Daripada khasyaf ini bukan khasyaf untuk melihat alam gaib, dah. Bukan khasyaf untuk melihat makhluk-makhluk gaib, jin ke, bunian ke, apa semua, dah. Bukan khasyaf itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan khasyaf dalam amalan ialah khasyaf dengan nampak kesalahan diri. Mula-mula khasyaf yang pertama, biar kita nampak keburukan diri. Daripada situ untuk kita memperbaiki amal, dibukakan kita betul ke dah ikhlas dak kita. Bila mana kita beramal, kita bangun tahajud macam lah ni, alhamdulillah asbab Covid kita duduk di rumah. Bila duduk di rumah hari-hari ni macam mana kita jadual tertib kita, waktu-waktu luang dengan perkara-perkara yang sia-sia, atau kita duduk dengan Allah. Kalau betul orang ikhlas nak duduk dengan Allah, nak dekat dengan Allah, lalu dia lakukan atau tertibkan dirinya atau disiplinkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada situ Allah buka diri, Allah nampakkan kita buat ibadah ni kerana apa sebenarnya. Ikhlas kerana Allah, atau kerana kita boring, atau kerana kita nak duit, atau kerana kita nak masyhur, atau kerana kita takut rugi, atau kerana kita takut penyakit, atau kerana kita takut mati, atau apa sebenarnya yang kita cari dalam amal. Di sini perlu sangat-sangat penting khasyaf Allah bagi kita nampak diri kita. Bila nampak diri, daripada situ kita boleh ubah, kita boleh bersihkan. Dan khasyaf juga yang utama adalah untuk kita memahami ilham atau petunjuk Allah, daripada petunjuk Allah atau daripada petunjuk iblis. Itu utama. Kita tengok contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya 2 kali Jibril turun bawa wahyu, tunjukkan asli diri dia. Tapi lepas tu Jibril turun jumpa Rasulullah dengan berbagai wajah. Tapi Rasulullah tetap kena. Kenapa? Rasulullah ahli khasyaf. Bagaimana Rasulullah kena? Dibuka oleh Allah Ta'ala tentang khasyaf pada dirinya. Dibukakan oleh Allah Ta'ala hijab-hijab kebenaran atas dirinya. Lalu dia boleh mengenal siapa itu yang datang, Jibril ke atau iblis. Ini penting. Ini penting untuk kita mengatakan. Bukan khasyaf yang kita nak dalam beramal ni duduk nampak benda-benda pelik, duduk nampak jin ke apa semua, tu biasa. Tu biasa, tu normal bagi manusia. Kalau nak tengok jin ke apa semua, tu biasa. Yang kita nak yang luar biasa adalah nampak diri sendiri, kelemahan diri, kekurangan diri, dan memahami tentang petunjuk Allah, ilham daripada malaikat, daripada roh diri, atau daripada godaan-godaan iblis, atau daripada kejahatan-kejahatan syaitan. Bila mana kita tahu sini, kita dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenal akan perkara ni, maka mudah untuk kita tapih mana yang betul, mana yang tak betul, insya-Allah. Dan daripada khasyaf itu akan berlakunya hal ni zauq, rasa, rasa kedekatan, dibukakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebelum kita berhadapan dengan singa, contoh dengan rimau, kita rasa takut. Tapi rasa takut berhadapan dengan rimau yang sebenar ni macam mana kita tak tahu. Lalu bila mana kita betul-betul berhadapan dengan rimau, barulah kita rasa betul-betul menggeletar, takut, dan perasaan tu baru kita dapat kuasai. Lalu begitu jugalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membayangkan takwa, takut, tapi tak ada penuh hati kita tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Bila mana Allah buka hal atas diri kita, dibukakan tentang takut kepada Allah. Bila dibuka takut yang sebenar ni, barulah daripada situ akan berubah diri kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selagi tak dibuka, kita duk pening-pening. Apa sebenarnya takut ni? Apa sebenarnya takwa ni? Apa sebenarnya syuhud? Pada takwa tu ada syuhud. Apa sebenarnya syuhud ni kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tak dapat rasa, maka kita tak faham situ. Lalu melalui amal, melalui ketekunan, istiqamah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala ibadah yang tulus, ikhlas, maka Allah buka hal kepada kita. Daripada hal inilah untuk kita memahami hakikat ketakwaan, hakikat beramal, hakikat keikhlasan,
hakikat ketaatan kepada Allah, hakikat iman, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat inilah yang kita kena faham, kena dapat melalui hal-hal tadi. Nah, yang berlaku. Nah, ada yang bergetar, ada yang menangis tapi tak faham. Ada setengah tu kalau kita nak faham mudahnya, ramai bila pergi Mekah kan. Bila pergi Mekah mula-mula pergi biasa, tiba-tiba sampai tengok tanah haram, tengok tiang Masjidil Haram atau tengok Kaabah, dia bergetar, dia menangis, dia rasa rindu, dia rasa lemah, dia rasa syahdu, dia rasa banyak dosa. Rasa-rasa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sendiri pun kadang-kadang kita fikir, kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku? Ramai yang nak jumpa orang-orang yang melalui perkara-perkara sebegini. Adapun pada ahli tasawuf ni, pada ahli tasawuf, ahli yang beramal, dia lalu dengan bimbingan. Setiap yang berlaku, setiap rasa atau setiap hal yang berlaku atas dirinya, maka akan ada rujukan dengan gurunya untuk dia memahami. Kalau kita orang awam, kita pergi ke Madinah, kita pergi ziarah Nabi, kita pergi ziarah Mekah, berlaku benda-benda ni, kita duduk pening sendiri. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku jadi ni? Ini hal yang dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa-rasa ni semua dibukakan oleh untuk membenarkan pada hakikat-hakikat perkara tadi. Contohnya tentang ikhlas atau tentang khusyuk dalam solat kita. Sungguh payah benda ni perkara untuk kita nak usul, untuk nak faham tentang bab ikhlas, bab khusyuk semua ni payah sungguh. Nak bagi rasa betul-betul, cerita yang pada rasa. Pada teori banyak. Pada teori banyak kita boleh lalu, kita boleh baca. Tapi pada rasa ni payah kita nak keluarkan. Lalu bila Allah buka, alhamdulillah. Dan daripada situlah lepas berlaku hakikat, maka Allah akan bukakan jalan-jalan ma'rifatullah. Step tadi yang sebut tadi, daripada ilmu, amal, daripada amal tadi berlakunya hal, daripada amal kena lalu dengan amal-amal khususi, lalu berlakunya hal, daripada hal terbukanya tersingkapnya hakikat, daripada hakikat tersingkapnya ma'rifat.